Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak teruskan lagi bab 1 iaitu fungsi. Okey, kita masih lagi dalam subtopik 1.1 fungsi juga. Awak boleh buka buku teks muka surat 6. Okey, standard pembelajaran kita adalah 1.1.2 iaitu menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Okey, kita nak belajar ini. Baik, apa yang kita nak pelajari dalam video ini? Yang pertama, kita nak belajar apa itu domain, kodomain, objek, image dan julat. Pernah dengar tak? Sepatutnya pernah dengar ni masa tingkatan 2. Yang kedua, kita nak belajar apa itu fungsi diskrit dan fungsi selanjar. Dan yang ketiga, kita nak belajar bagaimana cara nak melakar graf fungsi. Okay, ada 3 yang kita nak pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama, apa itu domain, kodomain, objek, image dan juga julat. Okey, contoh ya. Contoh, tentukan domain, kodomain, objek, image dan julat bagi fungsi berikut. Okey, macam mana kita nak tentukan dia? Okey, sekarang awak diberi fungsi dalam bentuk gambar raja anak panah kan? Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu domain, yang mana satu kodomain, objek, image dan juga julat? Baik. Okey, yang penting mula-mula sekali awak tengok anak panah. Anak panah dia kalau dia bermula daripada kiri ke kanan, okey, bermaksud ya. Okey, bermula saya akan pecah dua dulu. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan ya. Bermaksud yang sini adalah domain. Okey, yang sini adalah domain. Okey, macam mana kita nak tulis domain? Domain tu maksudnya semua unsur yang ada dalam set M. Cara nak tulis domain, kita buat kurungan tajam. Kita tulislah semua unsur dia 8, 12, 20 dan 24. Tutup kurungan. Ini adalah domain. Kodomain pula dekat set yang ini. Kodomain. Okey, kodomain itu adalah semua unsur dalam set N. Semua unsur dalam set N iaitu 2, 3, 5, 6. Okey, 7 ni termasuk tak? 7 pun termasuk dikira kodomain. Walaupun 7 tu dia tak ada anak panah ni, dia tak ada objek. 7 ni pun dikira kodomain. Kodomain tu semua unsur dalam set N. Okey, yang kedua kita belajar, kita nak tahu apa itu objek. Okey, objek dekat sini. Okey. Objek tu sama macam domain. Semua unsur yang ada anak panah ni adalah objek. Tetapi cara nak tulis objek, kita tak tulis kurungan. Kita tulis nombor saja 8, 12, 20, 24. Itu objek. Dekat sini adalah image. Okey. Image pun sama macam objek tadi. Kita tak tulis kurungan. Dan image tu maksudnya semua unsur yang ada anak panah. Okey, iaitu 2, 3, 5 dan 6. 7 tidak dikira image sebab 7 tu tak ada objek. Jadi dia bukan image. Dan yang terakhir awak kena tahu apa itu julat. Julat tu dekat sini. Julat tu adalah semua image. Kalau nak tulis julat, kena buat kurungan tajam. 2, 3, 5, 6. Itu adalah julat. Image tu yang ada anak panah saja, julat pun yang ada anak panah saja. Okey. Jadi awak kena tahu macam mana cara nak menulis semua benda ni. Okey, contoh B ya. Contoh B kalau data awak diberi dalam bentuk apa ni? Bentuk graf kan. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kalau diberi data dalam bentuk graf, agak susah nak tahu mana satu domain, mana satu kodomain dan seterusnya. Jadi cara yang paling mudah adalah kita tukar data dalam bentuk graf ni kepada bentuk anak panah. Bentuk anak panah, kita buat saja satu garisan macam ni. Tak payah buat petak-petak, tak apa. Kita buat saja garisan macam ni. Ini set A, ini set B. Set A unsur dia apa? Okey, awak tulis itu. Itu adalah set A, 4, 8, 10, 12. Unsur set B ada 3 tu kan? 3,
8, 9. Lepas tu kita sambungkan, kita buat anak panah. 4 pergi dekat 3. Kita sambungkan. 8 pun pergi dekat 3. Okay, kita sambungkan. 10 pergi dekat 8. Kemudian 12 pergi dekat 3. Baik, bila awak dah dapat data dalam bentuk gambar rajah anak panah, baru senang macam mana kita nak tentukan mana satu domain, mana satu kodomain dan seterusnya. Jadi macam tadi, ingat tak domain dekat mana? Domain dekat bahagian sini. Jadi awak tulislah domain, sini domain, kodomain di sini, kodomain. Lepas tu dekat sini adalah objek ke image? Dekat sini adalah objek. Dekat sini adalah image. Dan yang terakhir apa dia? Yang terakhir adalah julat. Julat dekat sini. Okey, macam mana nak tulis domain? Domain tu mesti ada kurungan tajam. Kenapa mesti kurungan tajam, bukan kurungan bulat? Kita ikut sajalah buku teks tulis kurungan tajam, kita ikut saja. Okey, domain tu adalah semua unsur dalam set A yang ada anak panah. Okey, sekarang semua ada anak panah, awak salin saja 4, 8, 10, 12. Kodomain pula pun sama, kita buat kurungan tajam. Kodomain tu semua unsur yang ada dalam set B termasuk 9. Walaupun 9 tu tak ada anak panah, dikira kodomain, dikira unsur. Okey, objek tu awak tak payah tulis kurungan. Awak tulis saja nombor ni, iaitu 4, 8, 10 dan 12. Image tu pun sama, awak tak payah tulis kurungan. Tetapi bukan semua unsur ni image. Unsur yang tak ada anak panah tu dia bukan image. Dia tidak dikira image sebab dia tak ada objek. Tak ada objek, tak adalah image. Okey. Julat pula awak buat kurungan tajam. Julat tu adalah semua image, iaitu 3 dan 8. Okey, faham? Bagus. Baik, okey, C ni data dalam bentuk apa ni? Ini hubungan dalam bentuk pasangan bertertib. Pun sama macam tadi kan. Kalau data diberi dalam bentuk ini, susah nak tahu mana satu domain, mana satu kodomain, mana satu julat. Jadi cara paling mudah adalah kita tukar kepada bentuk gambar rajah anak panah. Mudah saja. Awak buatlah 2 garisan. Okey, 2 garisan. Okey. Sebelah sini adalah unsur yang pertama ni. Ini yang unsur yang mula-mula ni. Pasti X kita. Okey. Iaitu 1, 2 dan 3. Sebelah sini yang belakang ni 4, 5, 4. Okey, 4, 5. 4 tu ada 2 kali. Tak payahlah tulis 2 kali, tulis sekali saja. Lepas tu kita buat anak panah. 1 pergi 4. Okey, 1 pergi 4. 2 pergi 5. 3 pergi 4. Okey. Bila dah dapat gambar ini barulah senang kita nak tahu mana satu domain dan seterusnya kan. Buat macam tadi. Domain sebelah sini. Kodomain sebelah sini. Bawah ni objek. Sini image. Dan lagi satu julat. Okey, bagus. Okey, domain kita adalah semua ni kan. Cara tulis buat kurungan tajam. 1, 2, 3. Kodomain sebelah sini pun sama, buat kurungan tajam. 4, 5. Okey, objek tak payah tulis kurungan tajam. Objek tu semua ni ada nak panah saja 1, 2, 3. Image pun sama, tak payah buat kurungan tajam. Image tu maksudnya unsur yang ada anak panah saja. Sekarang 4, 5 ada anak panah, kita tulislah 4, 5. Julat pula adalah semua image tapi buat kurungan. Okey, jadi inilah caranya ya. Faham ke? Baik, bagus. Sekarang kalau faham kan, awak buat buku kerja, muka surat 8, latihan 8. Okey, nanti dah siap ambil gambar hantar dalam grup WhatsApp. Okey, kita teruskan. Yang kedua, apa itu fungsi diskrit dan fungsi selanjar? Ini pun awak dah pernah dengar, fungsi diskrit dan fungsi selanjar. Okey, apa itu fungsi diskrit dan fungsi selanjar? Okey, diskrit tu maksudnya data tu dalam bentuk integer. Integer ataupun nombor bulat sahaja. Contohnya
19 negatif 18. Dia nombor bulat sahaja. Nombor bulat tu maksudnya dia bukan perpuluhan, dia bukan pecahan. Dia boleh jadi positif boleh, negatif boleh, tapi bukan perpuluhan, bukan pecahan. Dia nombor bulat iaitu integer sahaja. Manakala data selanjar tu maksudnya dia bukan integer. Dia boleh jadi perpuluhan boleh, pecahan pun boleh. Contoh 1.2, 5.4, negatif 13.8. Ini adalah data selanjar. Data diskrit dia bukan perpuluhan, data selanjar dia perpuluhan. Contoh, contoh data diskrit. Contohnya bilangan pelajar dalam kelas. Adakah dia data diskrit? Ya kan? Ada ke dalam kelas awak bilangan pelajarnya 17.5 orang? Tak ada separuh kan? Orang mana boleh separuh? Jadi bilangan pelajar dalam kelas adalah data diskrit. Contoh kedua, bilangan hari dalam seminggu. Ada ke bilangan hari dalam seminggu tu 6.5 hari, 6.7 hari? Tak ada kan? Dia mesti nombor bulat, iaitu 7 hari. Kemudian jumlah planet dalam sistem suria. Awak tahu tak berapa jumlah planet dalam sistem suria? Saya tak tahu. Nanti bagi tahu saya. Tapi jumlah planet mesti nombor bulat kan? Baik. Contoh data selanjar. Contohnya berat pelajar. Berat pelajar ni, berat awak ni bukannya tepat-tepat 40 kg. Mungkin 40.3 kg, mungkin 57.9 kg dia ada perpuluhan kan? Itu contoh bagi data selanjar. Contoh kedua, jarak rumah ke sekolah. Mungkin 10.5 km, mungkin 23.1 km, dia mesti ada perpuluhan. Begitu juga suhu. Dia tak ada tepat-tepat 10 darjah Celsius. Dia mesti ada perpuluhan. Dapat beza tak? Apa itu data diskrit dan data selanjar? Baik, bagaimana pula data diskrit diwakilkan, digambarkan dalam bentuk graf? Ini adalah graf bagi data diskrit. Graf fungsi diskrit. Dia mesti ada titik macam ni saja, titik satu. Kita tak sambungkan titik-titik ni. Manakala graf bagi fungsi selanjar, titik-titik tersebut kita sambungkan. Sama ada kita dapat garisan melengkung ataupun garisan lurus. Selagi titik tersebut kita sambungkan dengan garisan, bermaksud itu adalah fungsi selanjar. Kalau awak tengok ya, paksi X ni domain, kita dah tahu domain ataupun objek kan. Manakala paksi fx ni image ataupun kodomain ataupun julat. Kalau data tu dalam bentuk data diskrit, julat dia kita tulis macam ni. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Macam tu julat bagi data diskrit. Kalau data selanjar pula, fungsi selanjar, sama juga, domain dia mesti paksi X, kodomain dia, julat dia, image dia mesti paksi fx. Cara nak menulis julat bagi data, bagi fungsi selanjar dengan fungsi diskrit berbeza. Nanti saya tunjuk. Sekarang saya nak awak tahu dulu apa beza data diskrit dengan data selanjar. Jadi bolehlah awak buat buku kerja, muka surat 7. Cuba buat. Baik, kita teruskan. Contoh 4 ya. Tentukan apakah dia domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. A diberi dalam bentuk gambar rajah anak panah. Yang ini senang je, macam mana kita nak tahu domain, kodomain dan julat kan. Kita dah buat banyak contoh tadi, macam tadi ya. Domain sebelah sini kan. Sini domain. Domain. Macam mana nak tulis domain? Kita buat kurungan tajam. Domain adalah semua unsur ini, iaitu P, Q, R, S. Dah siap domain. Kodomain pula, kodomain unsur Y pula. Kodomain pun buat kurungan tajam. Unsur dia 1, 3, 4 termasuk tak? 4 pun termasuk. 4 dikira kodomain walaupun 4 tu dia tak ada anak panah. Ingat tu. Domain dan kodomain tu maksudnya semua unsur walaupun dia tak ada anak panah. Julat. Julat pula. Ingat tak macam nak tulis julat? Julat mesti buat kurungan tajam. Julat tu maksudnya semua unsur yang ada anak panah saja, yang ada image saja. Jadi sekarang image kita 1, 3, 7, 9. 4 tu bukan image sebab 4 tak ada anak panah, dia tak ada objek. Unsur yang tak ada objek tak adalah image. Jadi cara nak tulis julat, kalau awak buat kurungan tajam, julat kita 1,
3, 7 dan 9. Okey, ini caranya. Baik, contoh B. Okey, B. Okey, ini data apa ni? Ini data discrete. Baik, macam mana kita nak tulis domain, kodomain dan julat? Okey. Kita tulis siap-siap lah. Domain, kodomain dan lagi satu julat. Okey. Awak kena ingat domain tu adalah semua unsur pada paksi X. Okey, domain tu adalah semua unsur pada paksi X. Okey, awak tengok titik ni. Titik yang pertama -2. Okey. Kalau boleh seboleh-bolehnya lah kita tulislah nombor yang paling kecil dulu. Senang saya nak semak. -2. Okey, kemudian titik yang kedua kosong kan? Kosong. Ini domain adalah nilai paksi X ya. Dan titik ketiga ni berapa ni? 1 kan? Okey. Ni 2. Ni 3. Dan yang ini 4. Okey, bagus. Inilah domain kita. Kodomain pula, kita buat kurungan tajam. Kodomain tu adalah paksi Fx. Semua unsur paksi Fx. Okey, paksi Fx paling rendah ini kan? Kita kena baca nilai paksi Fx. Paksi Fx ke sinilah. Okey, berapa nilai ni? Nilai titik ni 1. Okey, kemudian titik kedua ni 2 nilai dia. 2. Ini 3. Okey, kemudian ni 4. Ini pun 4. Okey, kalau nombor tu ada 2 kali, awak tak payah tulis 2 kali, awak tulis sekali saja. Dan yang ini 5. Okey, itu adalah kodomain. Baik, julat. Julat macam mana cara julat? Julat pun paksi Fx kan? Untuk tulis julat, kita buat kurungan tajam. Julat tu maksudnya semua image yang ada objek. Okey, ini ada tak? Ini ada objek kan? Ada. Ini pun ada. Maksudnya semua titik lah. Awak ambil semua titik senang. Bermula dengan -2 paling rendah. Okey. Bermula dengan 1. Sorry, saya tersilap tengok paksi X. Bermula dengan 1. Mesti tengok paksi Fx ya. Nilai paling rendah dia 1. Okey, kemudian sama je. Awak ambil je lah semua titik senang 2, 3, 4, 5. Okey, boleh? Ini cara nak kira julat. Okey, yang ini berbeza sikit. Ini data dalam bentuk apa ni? Data selanjar. Kenapa selanjar? Sebab garisan, dia ada garisan. Kalau titik-titik ni kita tak sambungkan dengan garisan, bermaksud dia bukan data selanjar. Okey, kita tulis dulu siap-siap apa itu domain, kodomain dan juga julat. Okey, domain. Domain tu paksi X kan? Okey, tadi saya ajar domain kena buat kurungan tajam. Itu kalau data diberi dalam bentuk data discrete dan juga bentuk ini. Tapi kalaulah data tersebut diberi dalam bentuk data selanjar ataupun fungsi selanjar, kita tak guna kurungan tajam dah. Kita ada cara lain kita nak buat. Okey, macam mana cara dia? Domain tu adalah sini. Sini adalah domain. Awak kena ingat, domain tu adalah paksi X. Iaitu, nilai paling kecil paksi X berapa? Kosong kan? Kosong. Nilai paling besar dia 3. Jadi, kalau data selanjar, awak tak boleh tulis 0, 1, 3. Sebab apa? Sebab garisan ni bersambung. Bermaksud, kita ada 0.1, kita ada 0.2, kita ada 0.3, kita ada 1.1, 1.2, 1.28 dan seterusnya kan. Bermaksud nilai dia berterusan. Jadi kalau data selanjar, cara nak tulis domain, domain tu adalah paksi X. Okay, caranya kita tulis X dekat tengah-tengah. Lepas tu kita buat simbol ini. Tahu kan simbol ni? Okey, nilai X paling kecil berapa? Nilai X paling kecil 0. Kita tulis 0 dekat sini, kat kiri. Nilai X paling besar berapa? 3. 3 dekat kanan. Bermaksudnya apa? Bermaksud nilai X
terletak antara 0 sehingga 3. X tu mungkin boleh jadi 0.1, 0.11, 0.1111 dan seterusnya sampailah 3. Ini cara macam mana kita nak tulis domain dalam bentuk data selanjar. Okey, kita tak guna ini. Baik, kalau kodomain pun sama, kita tak buat kurungan tajam. Kodomain adalah nilai paksi Y, paksi fx. Ini kodomain. Okey, macam tadi, kodomain tu adalah nilai fx. Fx tu kita tulis dekat tengah-tengah. Lepas tu tanda dia mesti macam ni. Dia tanda dia ini saja bentuk dia, tak ada bentuk lain. Okey. Nilai fx paling kecil berapa? Paling kecil 2. Sebab tengok graf ni lah. Tengok graf ni, nilai paling rendah dia, nilai minimum dia dekat sini kan, 2. Jadi 2 kita tulis dekat sini. Nilai paling tinggi, paling besar graf ini 6. Jadi 6 dekat sini. Bermaksud kodomain kita adalah daripada 2 sampai 6. Boleh jadi 2.1 macam tadi, 2.5, 2.7 sampailah 6. Inilah kodomain. Okey. Kalau julat, okey, julat pun sama. Julat pun sama, kita kena tulis dalam bentuk ini. Julat tu adalah kita tengok paksi fx kan. Pun sama juga. Kita tulis fx. Okey. Baik. Julat tu sama dengan image. Jadi kalau dalam kes ini, julat sama dengan kodomain. Okey, julatnya daripada paling kecil 2, paling besar 6. Jadi julatnya fx terletak antara 2 sehingga 6. Okey, boleh ke? Okey, saya harap boleh lah ya. Baik, jadi awak buat latih diri 1.2 buku teks muka surat 9. Cuba. Sama saja konsep dia. Okey, yang ketiga, bagaimana kita nak melakarkan graf fungsi. Contoh kita ada lakarkan graf fungsi fx. Ini simbol apa ni? Ingat lagi tak? Ada garis, 2 garisan ni, garis lurus ni. Ini simbol modulus. Tak kisahlah macam mana awak sebut ya. Jadi lakarkan fungsi graf fx sama dengan 3x tolak 2 untuk domain x terletak antara -1 sehingga 4. Seterusnya, nyatakan apakah dia julat f yang sepadan dengan domain itu. Sekarang dia nak lakarkan graf fungsi. Okay, langkah pertama, ingat tak bentuk ini kita boleh tulis dalam bentuk lain kan? Okay, kita boleh tulis dalam bentuk ini. Okay, ada 2 cara nak tulis kan? Satu bentuk anak panah, satu bentuk yang ini. Baik, langkah pertama awak tulis dulu dalam bentuk ini. Langkah kedua nak lakarkan graf, kita mesti ada koordinat kan? Jadi sekarang koordinat tak ada. Jadi macam mana nak buat? Kita nak cari koordinat dia, kita buat kotak dulu. Kita buat kotak. Okey. Awak buat tiga kotak ni. Okey, yang ini x, paksi x, yang ini paksi fx. Baik. Apakah nilai x? Awak tengok sini. Ini nilai x. Nilai x paling kecil berapa? Negatif 1. Awak tulis dekat sini. Nilai x paling besar berapa? 4. Okey, awak tulis dekat sini. Baik. Sekarang nilai x dah tahu, kita nak cari nilai fx. Okey, macam mana nak buat? Okey, x -1 kita ganti dekat sini. X -1 kita ganti dekat sini. Ini pun dah belajar ni, tingkatan 1 ni. Okey, 3 darab -1 tolak 2. -3 tolak 2 -5. Lepas tu apa jawapan dia? Adakah ini jawapan dia? Tidak kan? Tanda modulus ni maksudnya bila kita buang tanda kurungan modulus ni, jawapan dia sentiasa positif. Tanda modulus ni dia ada kuasa untuk menukarkan semua nombor menjadi positif. Okay, bila kita buka kurungan dia jadi positif, jadi kita tulislah sini 5. Okey, kita dah dapat f -1. Kita kira pula f4 pula. F4, x tu 4, kita ganti 4. Dan kita ganti 4 dekat sini, kita ganti 4 dekat sini kan. Jadi kita dapat 3 darab 4 tolak 2. Berapa? 3 kali 4, 12 tolak 2, 10. Jadi bila kita buka tanda modulus ni, tetap jadi positif. Ingat, bila tanda modulus ni kita buka, jawapan dia semua positif.
Jadi sini positif 10. Positif tak payahlah tulis tanda Okey, apakah nombor di tengah-tengah ni? Okey, nombor di tengah-tengah ni awak jangan tulis X tu kosong, salah. Cara yang betul kita nak cari kita tulis fx tu kosong. Ingat, ini mesti kosong, fx yang kosong. Jadi, daripada fungsi ini tadi pada fungsi ini tadi fx sama dengan modulus 3x tolak 2. Okey. Sekarang fx tu sama dengan kosong. Fx ni sama dengan kosong. Jadi saya boleh tulis dekat sini. Fx tu sama dengan kosong. Kan? Maka kalau saya tulis sekali lagi 3x tolak 2 sama dengan kosong. Sekarang tanda modulus ni kita tak nak. Bila kita buka tanda modulus tu, kita akan dapat positif dan negatif kosong. Okey, kalau awak lupa nanti dalam video seterusnya saya akan ajar lagi. Okey, bila kita buka tanda modulus ni, jawapan kita akan dapat tambah tolak kosong. Tetapi oleh kerana kosong tu dia bukan positif, dia bukan negatif, dia neutral, dia kosong saja, tak payahlah tulis tambah tolak, kita tulis kosong saja. Jadi ulang balik modulus 3x tolak 2 sama dengan kosong. Bila kita buka modulus tu jadi ini saja, 3x tolak 2 sama dengan kosong. Lepas tu matlamat kita nak buat apa? Kita nak cari nilai x. Macam mana nak cari nilai x? Kita kena pindahkan. Kita kena tinggalkan x sorang-sorang kan. Jadi awak pindahkan dulu negatif 2 tu ke sebelah kanan. Bila kita pindah negatif ke sebelah kanan, dia jadi apa? Dia jadi positif. Bagus. Sekarang kita tak nak 3x. Kita tak nak 3, kita nak 1x. Macam mana nak jadikan 3? Macam mana nak jadikan 1x? Ataupun macam mana nak hapuskan 3? Okey, nak hapuskan 3, kita bahagilah 3 kan. Hapuslah 3 tu. Tapi jangan lupa, bila sebelah sini awak bahagi 3, sebelah sini pun kena bahagi 3, baru dia adil. Jadi bila dah hapus, tinggallah 1x sama dengan 2/3. Okey, jadi kita dapatlah x kita 2/3. Baik. Bila dah siap cari koordinat ini, baru kita boleh lakarkan graf. Jadi awak ambil pembaris Okay, kita buat paksi x, kita buat paksi y. Paksi x, paksi y. Paksi y itu sebenarnya adalah fx. Okay, fx. Okay, kita tulis dulu koordinat nilai x. Nilai x adalah negatif 1. Okay, kosong kat sini kan. Negatif 1. 2/3 tu dekat sini kurang daripada 1 kan, 2/3 dan 4 di sini. Okey, oleh kerana soalan cakap lakarkan tu maksudnya kita tak lukis betul-betul. Tak lukis betul-betul tu maksudnya kita tak lukis atas kertas graf. Kita cuma lukis atas kertas buku tulis awak sajalah, tak menggunakan ukuran yang sebenar. Itu maksudnya. Okey. Jadi, paksi X dah, paksi Y pula 5, 0, 10. 5, agak-agak saja. 5, 10, agak-agak saja. Lepas tu baru kita plotkan titik. Negatif 1, 5. Negatif 1, 5. Okey, di sini cara nak plot kena buat pangkah. Kemudian, 2/3 kosong. X 2/3, Y kosong dekat sini kan. Kemudian, 4, 10, 4, 10, 4, 10 di sini. Lepas tu awak ambil pembaris, saya tak ada pembaris awak ambil pembaris, awak sambungkan, awak sambung dengan menggunakan garisan lurus. Okey, jadi inilah dia graf fungsi bagi ini fx sama dengan 3x tolak 2. Ini graf fungsi dia. Okey. Kemudian dia nak tanya nyatakan julat. Okey, julat tu dekat paksi x ke paksi y? Ingat lagi tak? Julat tu adalah dekat paksi fx. Dekat paksi fx daripada sini yang paling tinggi ni sampailah yang paling rendah. Ini julat. Jadi macam mana nak tulis julat? Sekarang ni ini data diskrit ke data selanjar? Data selanjar sebab dia ada garisan. Okey, kalau data selanjar cara nak tulis julat kena buat macam ni. Dan tanda dia kurang atau sama. Nilai fx paling kecil berapa? Awak tengok paksi fx, nilai fx paling kecil berapa? Paling kecil 0. Nilai fx paling besar 10. Maka
Julat bagi fungsi ini adalah fx terletak antara 0 sehingga 10. Ini cara macam mana nak mencari julat. Baik, seterusnya awak buat latihan dalam buku teks latih diri 1.2 muka surat 9. Soalan nombor 2. Kemudian awak buat pula buku kerja muka surat 6 latihan 5. Okey. Ada lagi tak video? Okey, tak ada. Jadi cukup setakat ini pembelajaran kita. Terima kasih.